Pada tanggal 9 Februari 2013, negara Malaysia telah dikejutkan dengan berita yang sangat tidak menyenangkan hati, terutama sekali mereka yang tinggal ataupun menetap di Lahadatul Sabah, kerana dikabarkan bahawa Sultan Sulu yaitu Sultan Jamalul Kiram ketiga mahu menuntut Sabah dengan cara yang kasar, dan difahamkan bahawa mereka mahu sangat-sangat untuk menuntut pengiktirafan dan hak selama-lamanya untuk tinggal di negeri Sabah ini. Padahal Mahkamah Antarabangsa pun telah memutuskan bahawa Sabah dan semua kepulauan yang terdapat di negeri Sabah itu adalah di bawah Persekutuan Malaysia, dan keputusan ini telah pun ditetapkan sejak 23 Oktober 2001 lagi, dan hal ini telah mencetuskan rasa ketidakpuasan hati kepada Sultan Sulu, dan pada akhirnya dia memutuskan untuk menghantarkan kumpulan Angkatan Keselamatan Diraja Kesultanan Sulu dan Borneo, di mana kumpulan itu diketuai oleh Akbimuddin Kiram, yaitu adik kepada Sultan Sulu. Dan ini adalah antara kronologi pencerobohan pengganas Sulu atas Sabah. Pada tanggal 9 Februari 2013, kumpulan penceroboh itu sudah berjaya memasuki perairan negara dengan menggunakan bot pancung, dan seterusnya akan merancang untuk pergi ke kampung Tondo Lahadatul. Dan pada tanggal 11 Februari 2013, aktiviti pencerobohan mereka telah dikesan oleh sekumpulan nelayan yang berada di perairan itu, dan difahamkan jumlahnya adalah sekitar 100 ahli dalam pasukan, dan mereka semua kelihatan sangat mencurigakan. Dan pada tanggal 12 Februari, kumpulan penceroboh sudah mula berpecah dan akan merancang untuk menuju ke tempat yang sudah mereka tetapkan masing-masing. Dan pada 14 Februari, Kerajaan Negara Malaysia telah memulakan satu sesi rundingan dengan penceroboh itu dan mencoba untuk mencari jalan penyelesaiannya yang terbaik, dan setidaknya tanpa melibatkan senjata ataupun nyawa. Di saat lagi pihak Kerajaan Malaysia lagi berusaha untuk mencari jalan penyelesaian agar konflik ini akan segera berakhir dengan aman dan tanpa melibatkan sebarang kerugian kedua pihak, akhirnya pada tanggal ini Kerajaan Filipina telah menghantar kapal misi kemanusiaan untuk bertujuan untuk membawa pulang kumpulan-kumpulan penceroboh itu. Namun penceroboh itu tetap berdegil dan tidak mau pulang. Kerajaan sudah memutuskan bahawa tempo mereka sudah tamat. Mereka seharusnya harus pulang ke tempat mereka. Namun mereka tetap masih berdegil dan rundingan masih dijalankan. Dan pada akhirnya Akbimuddin Kiram telah bersuara dan menegaskan kepada Kerajaan Malaysia bahawa tentera Diraja Sulu tidak akan meninggalkan Fedah Sabah 17 Lahadatul tanpa arahan daripada abangnya sendiri, yaitu Jamalul Kiram. Dan pada akhirnya pada awal bulan Mac, yaitu 1 Mac, akhirnya pertempuran tercetus, dan inilah pertempuran yang pertama di antara pasukan keselamatan Malaysia dan pasukan penceroboh, dan difahamkan pertempuran ini telah menyebabkan 2 anggota keselamatan negara Malaysia terkorban serta 3 lagi cedera, manakala 12 anggota penceroboh itu telah tewas dalam pertempuran itu. Kumpulan-kumpulan penceroboh itu sudah semakin mengganas, dan selepas mencetuskan perang di Tondo Lahadatul, mereka telah mencetuskan satu lagi pertempuran yang kedua di daerah Sempurna, yaitu di kampung Simunul, dan pertempuran ini telah mengorbankan 6 anggota polis Diraja Malaysia, dan manakala kesemua penceroboh itu pun juga tertewas dalam pertempuran yang menegangkan itu. Dan pada 5 Mac, Ops Daulat akhirnya telah dilancarkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak pada jam 7 pagi, dan pasukan keselamatan negara Malaysia telah memulakan Ops Daulat, dan keputusan dari operasi ini telah menewaskan 13 anggota pihak pengganas. Kenyataan ini telah disahkan oleh Menteri Pertahanan, yaitu Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, dan juga Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Isamuddin Tun Hussein dalam kenyataan mereka di media pada tanggal 6 Mac. Dan pada 7 Mac, akhirnya Sultan Sulu telah mengumumkan gencatan senjata yang berkuat kuasa pada pukul 12.30 tengah hari, kata juru cakapnya Abraham Ijra. Namun Datuk Seri Najib Tun Razak telah menolak kesaan itu. Beliau tidak mahu gencatan senjata, dan apa yang dia inginkan adalah kesemua pengganas itu harus menyerah diri dan meletakkan senjata tanpa syarat. Dan pada masa yang sama juga dia telah mengumumkan satu pembentukan sebuah pasukan keselamatan khas
yang mengawal wilayah pantai Sabah, yaitu dari Kuda ke Tawau. Dan pada 8 Mac, pengganas tersebut belum mahu menerima keputusan dari Perdana Menteri negara kita. Mereka semua belum mahu menyerah diri. Namun urusan mengawal keselamatan masih dijalankan dan operasi mencari tali baru pengganas juga sedang dijalankan pada ketika itu. Dan pada 9 Mac, seorang lagi penceroboh mati ditembak oleh pengawal keselamatan negara, manakala seramai 79 suspek ditahan. Dan 11 Mac, pengesahan pasti identiti mayat-mayat pengganas yang tewas sedang diberi siasat oleh unit siasatan forensik negara kita. Dan pada 12 Mac, seorang lagi anggota tentara Malaysia terkorban dalam insiden pertempuran di kampung Tanjung Batu Lahadatu, manakala 3 pengganas pula terkorban pada masa yang sama. Dan pada 13 Mac, kawalan mula diperketatkan lagi, terutama sekali di kawasan perairan dan wilayah pantai negeri Sabah. Dan pada 15 Mac, Panglima Angkatan Tentera Malaysia telah mengesahkan bahwa Azimudi Kiram dipercayai telah melarikan diri ke selatan Filipina, yaitu tempat asalnya sendiri. Dan pada masa yang sama, pasukan keselamatan negara Malaysia telah menjumpai 3 lagi kubur baru di kampung Tandua, di mana jumlah mayat yang ditemui adalah 15 mayat kesemuanya. Dan seterusnya, kerajaan Malaysia terus untuk membuat kawalan dan mencari saki-baki pengganas dan individu-individu yang menjadi tali barut kepada pengganas tersebut. Dan kerja-kerja penyiasatan terus dijalankan, dan sehinggalah di tanggal 18 Mac berlaku satu lagi pertempuran di antara pasukan keselamatan negara dengan saki-baki pengganas Sulu. Dan kerajaan Malaysia juga terus untuk menambahkan lagi dan meningkatkan lagi kekuatan pasukan keselamatan negara. Dan pada 20 Mac, 8 laki-laki Filipina telah dihadapkan di Mahkamah Magistrate dan kesemuanya berumur sekitar 17 dan 67 tahun. Pada 21 Mac, satu lagi pertempuran, dan pertempuran ini telah menyebabkan seorang pengganas mati dan seorang lagi berjaya ditangkap, manakala cuma seorang anggota tentera Malaysia sahaja yang mengalami kecederaan. Dan pada 22 Mac, ketegangan di antara dua pihak sudah mula mampu dikawal dengan baik dan keadaan sudah mula kembali tenang. Namun masih ada lagi kabar-kabar dari orang-orang kampung bahwa mereka masih lagi mendengar beberapa bunyi tembakan ataupun bunyi-bunyi bom yang dilepaskan. Namun situasi tersebut masih mampu dikawal, dan manakala suspek-suspek yang telah dihadapkan di mahkamah akan diberikan hukuman yang sewajarnya. Dan sekali lagi Pugom Negara telah memberikan amaran kepada Sultan Sulu Jamalul Kiram bahwa sekiranya Jamalul Kiram menjejaki kakinya ke Sabah, beliau akan mendakwanya ke mahkamah atas tuduhan yang sama. Maka dengan itu, sekian saja perkongsian pemahaman saya tentang topik pada kali ini. Dan sekiranya ada bahasa-bahasa yang Anda tidak paham dan Anda merasa kurang senang untuk didengar, saya mohon maaf. Dan sekiranya ada fakta kronologi yang saya silap atau salah, sila perbetulkan dan kongsikan di ruangan komen. Semoga kita dapat belajar bersama.